Hello, hi, I am Miss Anis, and thank you again on choosing eTuition for your education solution. Thank you so much untuk tengok video ini. Untuk hari ini belajar tentang kimia tingkatan 5 dan chapter yang kita akan belajar pada hari ini, apa yang saya akan share kepada anda pada hari ini ialah on termokimia. Dia dah nampak kat belakang tu kan, apa tulisan-tulisan dah tu. Sebenarnya kan, kalau korang ingat kan apa yang kita akan belajar pada hari ni, korang dah belajar masa tingkatan 3 sains tau sebenarnya. Kalau tak ingat, tak apa, kita akan go through hari ni sikit-sikit dan harap korang ingat balik, cakapkan balik lah apa benda semua tu, dan kita akan tambah sikit di mana korang akan belajar juga hari ni apa yang kita akan belajar ialah perubahan haba dalam tindak balas. Apa yang belajar dalam bahasa Inggeris tu, the energy change in the reactions tau, in the chemical reactions. Apa yang kita akan belajar pada hari ini, macam mana nak tahu perubahan haba tu. So hari ni simbol delta H tu penting korang faham apa ke benda tu. Delta H tu penting sangat untuk korang faham apa, and then macam mana bentuk rajah aras tenaga tu nanti. Tak apa, kita akan belajar sekejap lagi. So dalam bahasa Inggeris, that rajah tenaga is energy change diagram, if I'm not mistaken. Kalau macam ambil lah tukar-tukar, siapa-siapa yang ambil dual kan, dual program. Okay, so with that, let's get started. Alright, so perubahan haba ni kan, kita macam sebagai manusia, kita perlukan haba tu tau. Anything lah kita nak masak, kita nak tukar sesuatu benda jadi satu benda lain tu kan, perubahan. Senang cakap lah, haba ni, terjadinya haba ni, dia ada perubahan tenaga. Anything yang ada mengena dengan perubahan tenaga ni, salah satu perubahan tenaga, contohlah untuk kimia kan, ialah tenaga haba. So untuk yang kita belajar ini adalah termokimia. So termo tu adalah haba dan kimia tu lah kimia lah. Tak ada susah mana pun. Okay. Apa yang kita akan belajar ini ialah tindak balas kimia. And then dalam chapter ni ada dua jenis yang korang akan cover, iaitu exothermic dan endothermic. Apa ke benda lah dua perkataan ni. Kalau korang ingat lagi dalam tingkatan 3, apa yang korang belajar dalam sains, ingat tak? Tak ingat tak apa. Okay, so ada reason kenapa saya tulis exothermic tu merah. So exothermic ni bila adanya tindak balas exothermic, ada je exothermic reaction, haba tu kan dilepaskan. So korang rasa haba tu, you will feel the haba, you will feel the heat. Panas lah senang cakap. Anything tindak balas kimia yang keluarkan haba that you can feel panasnya benda tu, itu adalah exothermic. Okay. So apa yang saya tulis, so ingat tak tadi, so korang dah faham apa itu perkataan exothermic? Dah ingat dah? Tak ingat lagi, tak apa, kita akan go through. Kalau korang ada tengoklah video yang ada chapter tingkatan 3 punya dalam exothermic dengan endothermic tu. Okay, so apa yang nak cover seterusnya, exothermic ialah any tindak balas kimia yang haba tu dilepaskan. Okey, korang boleh rasa bila ada je satu, contoh you campur satu dengan satu lagi bahan, and then bila korang pegang flask tu, korang masukkan dalam flask kan, korang rasa haba temperature dia naik tu, itu adalah exothermic reaction. Exothermicnya tindak balas exothermic. Okey, macam saya cakap tadi, awak akan belajar hari ni iaitu macam mana nak lukis gambar rajah aras tenaga ataupun energy level diagram. Suka sangat change sebab kita pasal perubahan tenaga kan, nak change energy level diagram. So saya dah lukis kejap, tapi I need your help untuk tentukan delta H tu dia adalah positif atau negatif. Okay, now apa yang korang nampak ni, arrow ni ialah tenaga punya level lah, tenaga level. And then kalau untuk exothermic, H tu tenaga haba untuk bahan dia lagi tinggi daripada tenaga haba hasil. So exothermic ialah any tindak balas exothermic adalah di mana tenaga haba tu dilepaskan. Okay, so saya dah bagi diskaun kat sini, dah lukis siap iaitu gambar rajah aras tenaga. So yang ni gambar rajah aras tenaga ni, apa kegunaan dia ialah untuk korang determine
tindak balas untuk sesuatu itulah kalau korang campurkan kimia tu kan, dia exothermic ke endothermic, sebab by determine dapat tentukan delta H tu kan, itu dah boleh tolong korang sama ada tentukan sama ada ialah exothermic atau endothermic. Lepas tu korang pun dapat tahu macam mana nak kira dia punya molar, dia punya mol. Okay, so ada a few information actually by just knowing macam mana nak lukis, ataupun bila korang dapat informasi daripada orang lain, apa itu gambar rajah aras tenaga ni. Okay, alright, ataupun dalam bahasa Inggeris energy level diagram. Okay, so apa yang korang nampak ni, arrow yang ke atas ni adalah level tenaga. Okay, tenaga, so always kita akan ukur dalam joule. Okay, so yang ni untuk Hubble joule tenaga ni kan. Alright, so yang the first line ni, yang atas ni, so maksudnya tinggi lah. H ni tinggi. Okay, ni H lah Hubble, tenaga Hubble untuk bahan dalam exothermic punya tindak balas tinggi tau daripada Hubble H untuk hasil tindak balas. Okay, so that's why kat sini I tanda dekat sini bahan dia punya H lagi tinggi daripada H untuk hasil. Okay, alright, and then bila korang tolakkan dia, okay, delta H dia adalah positif ke negatif? Bila nombor lagi kecil tolak dengan nombor besar, so jadi negatif. So bila delta H dia punya value, bila delta H, nombor delta H tu kan, amount delta H tu adalah negatif, confirm lah exothermic. Okay, saya rasa korang macam keliru sikit. Delta H tu ke benda lagi. Okay, delta H ni adalah perubahan haba lah. Okay, di mana haba hasil, H hasil tindak balas tolak dengan H bahan tindak balas. Okay, so sama ada dia negatif atau positif, dia tentukan sama ada itu adalah exothermic ataupun endothermic. So untuk exothermic macam saya cakap tadi, sebab haba hasil lagi rendah daripada haba ambil kau haba bahan. Okay, so that's why lah delta H jadi negatif. Okay, so bila delta H negatif, maksudnya tenaga dilepaskan. Okay, alright. So contoh-contoh tindak balas exothermic ni kan, contoh-contoh tindak balas atau reaction, chemical reaction, ataupun bukan nak chemical je, like reaction itself, exothermic reaction. Saya bagi dua. The first one is respirasi. Respirasi dalam bahasa Inggeris breathing lah. Actually, but when you breathe, masa kita masukkan oksigen, masa kita breathe oksigen dalam badan kita, okay, and then kita keluarkan apa? Carbon dioxide kan. So bila kita keluarkan carbon dioxide tu kan, perasan tak kita punya nafas tu macam panas sikit. That's why lah dia adalah exothermic. Itu mungkin salah satunya, dan salah satu juga bila dia berubah dia chemical reaction tu daripada oksigen jadi campur dengan dia adalah chemical reaction ni kan, untuk respirasi ni untuk jadi carbon dioxide, dia akan keluarkan delta H yang negatif. Okay, alright. So yang kedua adalah tindak balas peneutralan. So tindak balas peneutralan ni bila neutralkan sesuatu asid campur alkali dan dia jadinya air. Okey, bila satu tindak balas kimia, bila korang campurkan bahan-bahan ni dan ada hasilnya air daripadanya, itu adalah tindak balas peneutralan, dan ini adalah salah satu tindak balas exothermic. Nanti kita akan cover juga sebenarnya dekat dalam satu lagi video untuk haba yang dihasilkan daripada tindak balas ni. Okey, ada 4 actually kita akan cover, tapi bukan dalam video ni, satu lagi video. Okay, alright. So kita dah cover exothermic, iaitu bila tenaga haba yang dilepaskan ke persekitaran. Okay, now bila so ini dilepaskan, kalau diserap, itu adalah endothermic. So bila ada sesuatu korang campur ke kimia ke, ataupun korang buat sesuatu aktiviti ke apa, and then korang rasa sejuk, itu sebenarnya adalah endothermic. So tenaga tu diserap diserap. So bila korang pegang sesuatu benda tu, dia tak rasa sejuk, dia tak rasa panas benda tu, sebab tenaga diserap oleh tenaga haba diserap oleh hasil.
okey, hasil tindak balas tu. Okey, so kita dah tahu apa maksud endotermik ialah bila tenaga diserap. Okey, bila tenaga diserap, okey, so kalau nak lukis dia punya gambar rajah aras tenaga dia tu, so macam saya ingat yang tadi, kalau arrow ni adalah tenaga, okay, adalah haba dia. So kalau untuk endotermik, haba bahan lagi rendah. Okey, haba bahan lagi rendah, tenaga haba bahan, okey, lagi rendah daripada tenaga haba hasil. Okey, haba hasil lagi tinggi daripada bahan dia. So bila korang ambil delta H itu, tolakkan H hasil tindak balas tolak dengan H H bahan tindak balas. So bila lagi satu nombor lagi besar daripada so bila H hasil lagi besar daripada H bahan, kalau korang tolak, so jadilah positif. As simple as that. Actually kakak sebenarnya tak susah pun. Okay, alright. So bila endotermik, delta H dia positif sebab H hasil dia lagi tinggi daripada H bahan tindak balas. Okay, now contoh-contoh tindak balas endotermik adalah fotosintesis. Ingat tak masa kalau that's why lah, kalau korang ingat sebenarnya apa yang korang belajar dekat tingkatan 3, korang boleh confirm ace lah termokimia ni. You got the foundation already. Okay, so yes, antara ada contoh tindak balas untuk endotermik ialah the first one is photosynthesis. So kalau korang ingat sebenarnya apa yang korang belajar dekat tingkatan 3 tu, confirm dah boleh ace dah termokimia ni. Okay, apa yang korang belajar tingkatan 3 boleh bawa sampai tingkatan 5. Ambil kau. Ada functionnya sebenarnya korang belajar sains dulu masa PT 3 ataupun tingkatan 3 itu, atau PMA, siapa yang belajar PMA lah. Okay, itu dulu punya lah, sekarang dah jadi PT 3. Okay, alright. So photosynthesis di mana kan pokok menghasilkan oksigen bila dia terima daripada cahaya matahari. Ada dia punya chemical equation. Baru datang. Oh my god. Untuk terjadinya oksigen tu dia sebenarnya delta H dia adalah positif. Okay, so that's why lah photosynthesis ni adalah tindak balas endotermik. And then the second one is melarutkan garam amonium dalam air. Tak sure kalau korang ada belajar ni masa tingkatan 3, tapi kan sebenarnya bila korang larutkan amonium dalam air, kalau korang pegang flask tu kan, dia sejuk. Dia ada bila amonium campur dengan air, dia akan garam tu akan melarut dan dia akan produce gas, itu yang buatkan dia sejuk. Okay, alright. So ini adalah contoh-contoh tindak balas untuk endotermik. So bagi saya masa sekejap saya nak tulis untuk contoh-contoh untuk korang kira sebenarnya macam mana nak dapatkan kan saya cakap tadi kalau daripada gambar rajah aras tenaga ni korang boleh dapat banyak informasi tau. Selain daripada korang boleh tentukan dia adalah exothermic, endotermic, korang boleh kira sebenarnya dia punya molar juga. Bila korang campur contohnya zinc chloride campur dengan Ag chloride campur dengan HCl, campur dengan something nitrate, dia ada boleh kira tau delta H tu berapa. Selain daripada kira delta H, korang boleh kira juga dia punya mol, korang boleh kira adalah banyak benda untuk korang tahu. Okay, so lepas ni kita akan cover a few formula lah untuk korang untuk korang kira berapa perubahan haba tu. Okay, give me a few minutes and then kita akan go through that contoh. Okay. So tadi kita dah belajar apa itu tindak balas exothermic dan tindak balas endotermic. Kalau korang ingat tadi, kalau tak ingat ulang balik gitu, go to the start of this video and then tengok balik apa itu. And then kalau tak ingat pun tengok nota-nota masa tingkatan 3 tu ataupun nota buku korang. Okay, sebab itu apa yang korang belajar untuk exothermic dengan endotermic dalam termokimia sama je sebenarnya apa yang korang belajar masa tingkatan 3 punya sains. Okay, so korang dah tahu apa exothermic dengan endotermic, and then dan tahu macam mana bentuknya gambar rajah aras tenaga ataupun energy level diagram tu. Okay, so sekarang korang dah tahu semua tu, so sekarang ni kita kena tentukan dia punya haba, tapi macam mana. Okay, so ada 3 langkah. Okay, saya nak tulis kat serkam ni. Okay,
So 3 langkah untuk tentukan haba tindak balas tu, delta H tu. So the first one is korang tentukan by kira dia punya bilangan mol. Now bilangan mol ataupun N tu simbol dia, N kecil tu. N kecil ni kalau formula dia ialah sebenarnya bersamaan dengan kepekatan ataupun molarity darab dengan isi padu ataupun volume bahagi dengan 1000. Okay, so bila mol ni kan dia memang ada dia kena bahagi dengan 1000. Alright, so M ialah kepekatan ataupun molarity. So usually kalau korang dapat soalan ada sesuatu nombor yang belakang dia mol DM3, itulah kepekatan lah tu. Okey, kepekatan larutan tu. Berapa banyak sebenarnya mol dalam certain amount of larutan tu. Itu adalah kepekatan dia. And then darab dengan isi padu larutan tu. Okey, so untuk ini dia punya unit adalah cm kuasa 3. Okay, so the first thing is korang tentukan bilangan mol tu berapa. And then second pula, langkah kedua ialah korang tentukan dia punya perubahan haba dia, delta H dia. Okay, tentukan H dia. Okay, so ada certain buku ataupun certain buku teks dia H ni ataupun another simbol ialah Q. Q equal to MC theta. Okey, tapi dekat sini kita guna H untuk specifically sebab berdasarkan mol. Okey, certain bahan tu ataupun certain hasil tu. Okey, so H ialah MC theta bahagi dengan 1000. Okey, so unit dia adalah, sebabkan dia tenaga haba kan, kilojoule. Alright, so M kecil tu adalah jisim larutan tu. Okay, and then C adalah muatan haba tentu. Okay, haba tentu larutan tu. And then theta adalah perubahan suhu dia. Okay, so kalau korang dapat satu soalan satu soalan dalam soalan paper kimia, dia ada bagi temperature tu kan, ada bagi suhu awal, suhu akhir, confirm lah ini yang korang akan pakai nanti. Kalau tak bagi, dia akan bagi korang data H, dia mesti akan minta korang tentukan suhu akhir dia ataupun suhu awal dia. Ini adalah formula yang korang boleh pakai. Okey, dah tentukan bilangan mol, dah tentukan dia punya haba. Last but not least, korang boleh tentukanlah dia punya delta H. Okey, delta H ialah di mana korang bahagikan tenaga H, okey, haba yang korang dah kira tadi, bahagi dengan bilangan mol. Itu je. Okay, so bila delta H tak ada, korang akan ni adalah first thing lah, korang akan start dengan bilangan mol, korang kira, and then korang kira H, and then korang bahagi. Tapi kalau dah delta H dah bagi awal-awal, mungkin diorang akan minta korang untuk kirakan dia punya perubahan suhu dia ataupun berapa mol yang digunakan dalam larutan tu juga. Okey, so sebenarnya ada kena mengena kalau korang buat dia salah satu, okey, unknown. Yes, unknown. Okey, so dalam korang belajar daripada matematik tu kan, bila sesuatu benda yang tak ada, dia akan ada information supaya korang boleh figure out. Okey, alright, so ini adalah 3 cara. Now kita cuba try satu. Oh my god, cuba try my English. Oh my god. Kita cuba untuk jawab satu contoh. So apa yang contoh saya nak bagi kat sini ialah zinc solid. Okey, bila korang dapat satu zinc solid ataupun pepejal, sepatutnya tulis dalam huruf P. Tulis solid bahasa Inggeris pula. Pepejal campur dengan 2 mol HCl dalam bentuk larutan ataupun air aqua, akan terjadinya zinc chloride campur dengan hydrogen gas. Itu adalah hasil dia. Ni adalah bahan-bahan dia, dan ni adalah hasil dia. Now, saya ada bagi dekat sini delta H ialah negatif 126 kilojoule. Alright, apa yang saya nak minta dekat sini ialah lukiskan gambar rajah aras tenaga. So, siapa yang nak try dulu, pause this video kejap and then cuba lukiskan gambar rajah aras tenaga diagram. Cuba dulu on your own time, pause dulu, and then bila dah sudah nanti turn balik untuk korang check jawapan. Kalau tak nak, okey, tengok je lah, kita teruskan untuk jawab ni. Nak try ke tak? Okey, tak apa, kita cuba. Okey, so saya akan buat dengan awak sekali, okey?
Alright, so macam mana nak lukis gambar Raja Aras tenaga ataupun energy level diagram for this chemical reaction. Okay, so first thing first, korang kena lukis lah ni dulu dia punya tenaga line. Okay, tenaga ialah sini adalah joule. Okay, now saya bagi kat sini delta H adalah negatif 126 kilojoule. So bila negatif, endotermik ke exotermik? Ingat tak? Siapa ingat tu? Exotermik. So bila exotermik maksudnya haba bahan lagi tinggi daripada haba hasil tindak balas dia. Okey, tenaga haba bahan dia lagi tinggi. So maksudnya kat sinilah. Okey, zinc campur dengan 2 HCl kat sini. Okey, haba bahan dia lagi tinggi daripada haba hasil. So bila lagi tinggi, so korang lukis kat sini zinc chloride campur dengan H2. So jangan lupa juga delta H tu kena tulis, kena lukis, okey? Bersamaan dengan negatif 126 kilojoule. Okey? Allah, kilojoule. Alright. So ini adalah macam mana nak lukis dia punya gambar Raja Aras tenaga. Senang ke tak senang? Senang je, bukan susah mana pun. Simple, as direct as that. Okay, cuma saya ingat sikit lah saya lukis, sorry ya. Alright, so bila negatif, exotermic. Bila positif delta H, endotermik. Korang tahu apa itu tindak balas exotermik dan tindak balas endotermik. So exotermik ialah di mana tenaga haba dibebaskan, dan endotermik di mana tenaga haba diserap. Dan korang pun belajar apakah benda lah, macam mana nak lukis ataupun apakah itu gambar Raja Aras tenaga ataupun energy level diagram. Okay, it's very simple. And then ada 3 langkah untuk macam mana nak tentukan perubahan haba ataupun delta H tu. The first thing first is korang tahu macam mana nak kira bilangan mol. Okay, N equal to M besar ya, capital M, sebab kalau M kecil adalah jisim. So M besar which is the molarity ataupun kepekatan darab dengan isi padu bahagi dengan 1000. Okay, tahu dia punya bilangan mol dulu. And then second one, korang tentukan dia punya tenaga haba atau H equal to MC theta bahagi 1000 ataupun Q equal to MC theta. So ada dua dekat situ ya. Alright, so and then macam mana tentukan delta H adalah H divided by N. Tenaga haba tu dibagikan dengan bilangan mol. Macam tu sahaja. Alright, kalau delta H dah diberikan, so mungkin korang akan diminta untuk tentukan suhu ke. Tengoklah soalan dia ada putar-putar belik kat situ je sebenarnya. So senang sahaja. Okay, alright, untuk my next video nanti korang akan belajar lebih mendalam lagi 4 tindak balas dan macam mana nak kira tahu dia punya haba-haba dia tu, ataupun mungkin nak kena kira dia punya suhu. Tapi ada 4 lagi jenis ada 4 jenis tindak balas haba yang saya akan share dalam satu lagi video. Okay, so with that I think we're done. Okay, so thank you so much. Sampai berapa minit dah korang tengok video hari ni. Sebenarnya simple sahaja, tapi macam banyak pula aku cakap hari ni. Sorry. Tapi sebenarnya this tindak balas perubahan haba dalam tindak balas ataupun the energy change, heat change, alright, in the chemical reaction tu sebenarnya korang dah belajar sikit tau masa dekat tingkatan 3. So kalau tak ingat sangat tu, go back to your tingkatan 3 punya notes. Alright, so and then don't forget, kalau this video really helps you, do like it and then share it with the colleagues. Okay, and then don't forget to follow kita orang punya social media, kita orang punya Instagram, Facebook. Don't forget to follow this punya channel. Okay, Intuition channel ni sebab bukan hanya video ni, ada satu lagi video sebenarnya yang nak buat juga untuk terangkan korang haba-haba tindak balas haba yang lagi mendalam dan cara macam mana nak kira tau. Dan saya akan share some tips juga. And then
ada juga ada lagi subjek-subjek lain untuk korang belajar juga selain daripada kimia, untuk selain bahasa Melayu, ada sejarah, ada semua ada. Ambil kau tu kita orang semua hebat pelaka. And then lawatlah kita orang punya visit our etuition.my juga. Okay, kat situ pun kita orang ada post-post some information dengan video-video baru juga untuk korang belajar, semata-mata untuk anda semua ya pelajar-pelajar. And then with that, I see you when I see you. Annyeong. Bye bye.